Muka surat 36 terjemahan. Kita masih lagi dalam bab ni, hari tu tak habis. Babun as-salatu minal iman. Wa qaulullahi ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, يعني صلاتكم عند البيت. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. Bab ke-30, sembahyang adalah sebahagian daripada iman. Dan firman Allah, Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu, yaitu sembahyang kamu dekat Baitullah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Bara bin Azib bahawa Nabi SAW pada ketika mula-mula sampai ke Madinah, baginda singgah di rumah nenek moyangnya, atau dia berkata, yakni perawi berkata, di rumah pakcik-pakciknya dari kalangan Ansar. Sesungguhnya baginda SAW telah bersembahyang, yakni di Madinah, dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Baginda SAW suka sekali kalau kiblatnya dihadapkan ke Baitullah. Sebenarnya sembahyang yang mula-mula sekali Nabi SAW kerjakan dengan menghadap ke arah Baitullah ialah sembahyang asar bersama sekumpulan orang. Setelah selesai bersembahyang, salah seorang sahabat yang telah bersembahyang bersama-sama Nabi SAW tadi melalui sebuah masjid yang mana ahlinya sedang bersembahyang. Dia lantas berkata, aku bersaksi dengan nama Allah bahawa sesungguhnya aku telah bersembahyang bersama Rasulullah SAW dengan menghadap ke Mekah. Maka mereka terus berpusing ke arah Baitullah. Orang-orang Yahudi dan ahli kitab amat suka ketika Nabi SAW bersembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi apabila baginda SAW menghadap ke Baitullah, mereka pun mempersoalkan. Zuhair berkata, Abu Ishaq telah meriwayatkan kepada kami dari Al-Bara di dalam hadisnya ini bahawa beberapa orang, yakni sahabat, telah pun mati dan terbunuh sebelum ditukarkan arah kiblat itu. Kami tidak tahu apa yang akan kami katakan tentang mereka. Maka Allah menurunkan itu adalah jatuh menurunkan firman ini
Yang bermaksud Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu. Jadi kita baru ni sudah baca dah ni, dan tak habis lagi dah. Tak habis lagi. Kita berhenti setakat wa annahu shalla awwala salatin sallaha salat al-asr. Situ. Iaitu sebenarnya sembahyang yang mula-mula sekali Nabi SAW kerjakan dengan menghadap ke arah Baitullah ialah sembahyang asar bersama sekumpulan orang. Situ. Kita sambung situ lah. Kita sambung situ. Sembahyang yang mula-mula Nabi SAW kerjakan selepas dipalingkan kiblat itu kepada Baitullah ialah sembahyang asar. Terjemah sudah dah saat ni, dan awal tu kita sudah baru ni dah. Ini sambung di sini. Jadi persoalan yang timbul di sini, setelah dipalingkan kiblat ataupun mula-mula sekali kiblat dipalingkan dalam sembahyang apa? Dua persoalan. Satu, mula-mula sekali dipalingkan kiblat itu bila? Untuk sembahyang apa? Atau sebab dia berbeza riwayat, dalam sembahyang apa? Artinya dipalingkan itu tengah-tengah duduk sembahyang. Tengah-tengah duduk sembahyang. Jadi mengikut pendapat yang pertama, tidak di tengah-tengah, tapi sebelum. Jadi selepas tu hak mula-mula sekali menghadap kepada Baitullah tu, sembahyang apa? Itu persoalan. Berhubung dengan masalah ni ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan asar. Hak mula-mula sekali menghadap kepada Baitullah. Begitu juga satu lagi khilafnya berhubung dengan hak mula-mula sekali semaya ni, dengan menghadap kepada Baitullah ni, semaya di mana? Satu, semaya apa? Yang kedua, semaya tu di mana? Di Masjid Nabi ke ataupun di Masjidul Qiblatain, orang panggil. Itu. Ada khilaf juga di sini. Mengikut Waqidi Ibnu Sa'ad dan Ibnul Jauzi, bahawa pemalingan kiblat ini berlaku dalam sembahyang zuhur di Masjid Dzul Qiblatain. Gitu, mengikut pendapat mereka. Dalam sembahyang, bukan sebelum sembahyang. Dalam sembahyang, tengah-tengah duduk sembahyang. Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya supaya berpaling daripada menghadap kepada Baitul Maqdis kepada Kaabah. Dan di mana? Di masjid mana? Mereka ini berpendapat, orang-orang yang tersebut ni, bukan di Masjid Nabi SAW, tetapi di Masjid Dzul Qiblatain. Sampai sekarang ni pun masyhur, Masjid Dua Kiblat. Maksudnya dalam sembahyang yang sama menghadap kepada Baitul Maqdis, satu kiblat, dan sembahyang itu juga menghadap kepada Kaabah ataupun Baitullah. Itu sebab dinamakan masjid itu Masjid Dua Kiblat. Sebab hal lain tak ada lah betul. Mengikut pendapat mereka ini, sembahyang zuhur, tengah-tengah sembahyang zuhur, dan di Masjid Dzul Qiblatain. Macam mana Rasulullah SAW pergi ke sana, sedangkan dia duduk di Madinah ni, tempat pusat ni, masjid dia ni biasanya. Jadi ceritanya Nabi SAW pergi ke sana untuk menziarahi ibu kepada Bishr bin Bara bin Ma'rur. Itu ceritanya. Nabi SAW pergi dengan beberapa orang sahabat dia untuk menziarahi ibu seorang sahabat dia yang sakit. Namanya sahabat itu Bishr bin Bara bin Ma'rur. Itu cerita. Pergi, dan masjid ini terletak di kalangan, di antara kabilah Bani Salimah. Masjid Dzul Qiblatain ini terletak di kalangan kaum ataupun puak Bani Salimah.
Mereka menyediakan makan untuk Nabi bila pergi, sambut tetamu, bagi makan. Lepas pada tu masuk waktu zuhur. Bila masuk waktu zuhur, Nabi SAW pun semayang. Sudah selesai 2 rakaat semayang, datang perintah, tengah-tengah duduk semayang, suruh tukarkan kiblat itu ke arah Kaabah. Nabi SAW pun tukar, pusing. Gitu, pusing, tengah-tengah duduk semayang. Itu cerita. Ada diriwayatkan daripada Umarah bin Ruwaibah, katanya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatay al-'ashi hina surifatil qiblah fadara wa durna ma'ahu fi rak'atain. Dia meriwayatkan, kata dia, kami bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sembahyang petang. Jadi sama ada asar ataupun zuhur. Dia sebut tu dalam sembahyang petang, salah satu daripada sembahyang petang. Ini boleh jadi perawi di bawah tu dia tidak berapa ingat asar atau zuhur, tapi antara dua itulah. Ketika dipalingkan kiblat, maka Nabi SAW berputar. Kami pun berputar, turut berputar bersamanya. Musing. Sebabnya Baitul Maqdis itu duduk di sebelah utara, dan Kaabah duduk di sebelah selatan. Tak dapat tidak dah, dia kena musing. Lepas tu Nabi SAW jadi tu imam. Maknanya tu imam, ketika duduk menghadap ke arah utara tu, duduk depan. Bila paling mari pun ni, musing lagi. Musing lagi. Mari duduk di ni pula. Jadi perempuan lelaki pun biasanya ada semaya sekali. Di sini tidak disebutkan adakah perempuan bersama, tetapi biasanya ada pada masa itu. Sebab lepas pada ni dalam cerita kemudian ni, orang perempuan pun ada juga, tapi di masjid lain. Jadi bila Nabi SAW pusing, kira-kiranya hak duduk dalam sah yang pertama tu lelaki tu tak payah musing dah. Hak kena musing yang perempuan. Perempuan. Jadi maknanya banyaklah musing. Kira-kira. Kalau kita kata lelaki saja ada di sini, sebab tidak jelas di sini ada ke perempuan, tetapi biasanya ada perempuan. Tapi di beberapa masjid yang lain memang ada perempuan. Hak selepas pada tu dapat tahu kiblat ni tukar, memang ada perempuan. Jadi bila ada perempuan, kalau tak ada perempuan boleh kira sikit kita kata. Jadi yang berputar tu mesti dah. Sama ada hak ramai-ramai ni pergi alik belakang Nabi, ataupun Nabi mari alik belakang dia. Gitu. Sama ada. Dia antara dua. Lepas tu putar tu lagu mana? Adakah dia masuk ke tengah? Dia duduk tengah kata iman. Hak tu pun belah. Maknanya membelah sah masing-masing tu. Nabi pun pergi ikut tengah ni, ataupun pergi ikut tepi. Boleh jadi itu tak ada sebut. Tapi mesti dah lagu tu, tak boleh pergi dah. Kalau tidak ikut tepi, dia mesti ikut tengah. Ikut mana-mana pun, kita kata kalau makmum ni lelaki saja pun, dia menghadap, dia kena musing juga. Musing diri dia, tubuh dia tu. Kalau tidak, dia musing pergi jalan pun. Tapi kalau ada perempuan, mana perempuan kena musing. Kena musing dari belakang lelaki pula. Gitu. Memang begitulah yang berlaku. Imam Bazzar rahmatullahi alaih meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, kata dia, insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis wa huwa yusalli dhuhr wa insarafa biwajhihi ila al-Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpusing menghadap insarafa Rasulullah nahwa Baitul Maqdis. Nabi SAW menghadap kepada Baitul Maqdis ketika sembahyang zuhur, dan dia berpusing ketika sembahyang itu menghadap kepada Kaabah pula. Tabarani pun begitu juga dalam riwayat dia daripada Anas, semua ni menunjukkan bahawa pemalingan kiblat ini dalam sembahyang zuhur. Dalam sembahyang zuhur. Tetapi riwayat saat ni dia ada lemah, ada kelemahan dia. Riwayat yang mula-mula tu sahih. Lepas tu 2-3 lagi tu tidak berapa kuat.
Dengan sebab itu, ada pula pendapat ulama yang lain mengatakan bahawa memanglah sembahyang yang mula-mula dipalingkan kiblat tu sembahyang zuhur, tetapi bukan di masjid Bani Salimah itu, tapi di masjid Nabi sendiri. Dia kata gitu, di masjid Nabi sendiri. Di masjid itulah Nabi SAW, masjid dia lah, musing dengan menghadap kepada Baitullah. Ini pendapat yang diterima oleh Jalaluddin Suyuti dan Al-Alusi, pengarang kepada tafsir Ruhul Ma'ani. Mereka pegang dengan dalil ni. Dia masing-masing ada dalil. Mereka pegang dengan dalil, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, "Kunna naghdu lis-suq ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنمر على المسجد فنصلي فيه فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقلت لقد حدث أمر فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء حتى فرغ من الآية قلت لصاحبي تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلى فتوارينا فصلينا ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس الظهر يومئذ." Gitu ceritanya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i di dalam Sunan Kubra. Dia kata ni, Abu Sa'id bin Mu'alla, kami selalu pergi ke pekan, kata dia, pagi-pagi hari di zaman Nabi SAW, pagi-pagi pergi Kedah. Jadi kami selalu lalulah dekat masjid tu, bersemayam situ dulu. Ini dia cerita. Pada suatu hari kami lalu, tengok-tengok Nabi SAW duduk atas mimbar dia. Kami pun kata, mesti ada sesuatu perkara ni, satu perkara besar. Kalau tidak, dia tidak naik atas mimbar lagu tu. Aku pun kata kepada sahabat aku, dia dua orang, mari kita semayang dua rakaat. Rasulullah dia pun, saya pun duduk. Dah tengok Rasulullah duduk di atas mimbar tu, saya pun duduklah dalam majlis. Dengar Nabi SAW pun baca, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Kami tahu kamu berkali-kali, maknanya mendongak ke atas, melihat-lihat ke atas, ke langit. Kami pasti akan menukarkan, memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. Jadi mana sahabat-sahabat tahu dah Nabi ni memang dalam hati dia lama dah duk sebut-sebut sama, lebih suka kalau menghadap kepada Baitullah. Itu hati dia cenderung ke situ. Dan kira-kira ada isyarat dah jugalah, akan sampai masanya dipalingkan kiblat tu ke sana. Jadi dia duduk tunggu-tunggu. Jadi sahabat-sahabat ni pun tahu. Dia pun kata, sampai habis ayat tu Nabi SAW baca, aku pun kata kepada kawan aku seorang lagi, mari kita sembahyang dua rakaat, kata dia. Biar jadi, sebelum Rasulullah turun mimbar ni, kita sembahyang dulu lagi. Biar kita jadi orang yang mula-mula sembahyang dengan menghadap kepada Baitullah. Dengan menghadap kepada Baitullah ni kita mula-mula. Jadi kami pun pergi ke tempat yang sunyi, ke tempat yang tidak ramai lah, tempat susuk sikit kita kata. Pergi, kami pun bersemayang. Dia dua orang semayang. Lepas tu Nabi SAW pun turun daripada mimbar dia. Dia pun semayang zuhur pada hari. Semayang zuhur tu dengan menghadap kepada Baitullah. Gitu cerita. Ini menunjukkan di masjid mana? Masjid Nabi. Tak apa macam mana nampak bercara tu, itu kemudian kita nak sekali lalu dulu. Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang masyhurnya ialah sembahyang yang mula-mula Nabi SAW kerjakan dengan menghadap kepada Baitullah ialah sembahyang asar pula. Kalau tak ada sembahyang tu, ni asar. Tak apa, dengar dulu. Lepas pada tu kita kira. Lepas tu dia apa kata? Sebab itulah orang-orang di Quba, orang-orang di Quba, iaitu di Masjid Bani Amr bin Auf,
di Quba, dia tak dapat tahu tentang perubahan kiblat ni pada hari itu juga. Baru esok pagi subuh, ketika duduk sembahyang subuh, baru pokok dia tahu. Kalau lah zuhur sembahyang, kata dia, nyedar tu pergi tu, ni dak gelap dah, jadi orang tak ada nak pergi. Dengan sebab itu kata dia, baru demo hak denu tu di Quba tu baru tahu pada waktu subuh. Hak munasabahnya asar, kata dia. Seterusnya Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, yang betulnya, kata dia, tahwil kiblat ni, pemalingan kiblat ni mula-mulanya hak Nabi SAW buatnya semaya zuhur, kata dia. Mula-mulanya. Dan hak ni berlaku di Masjid Bani Salimah, bukan di Masjid Nabi. Masjid Bani Salimah, hak tadilah hak dia pergi ziarah tadi, Masjid Bani Salimah. Di situ hak mula-mula kata paling kiblat, tengah-tengah duk semaya zuhur. Artinya mansuh ni, hukum mansuh ni daripada Allah SWT nak bagi tahu kepada Nabi dia, tengah semaya boleh jadi. Wahyu ni tengah semaya boleh jadi mari. Tidak kata wahyu nak mari ni tidak dalam semaya. Ada. Ini buktinya wahyu mari dalam semaya. Situ selalu dia tukar. Semaya zuhur. Dan semaya ini dilakukan di Masjid Bani Salimah, yang hari ini dikenali dengan Masjid Dzulqiblatain. Sebab tu Masjid Dzulqiblatain terkenal dengan tu. Tidak pula dikatakan Masjid Nabi tu Masjid Dzulqiblatain. Sebab hak ni, hak sebenarnya. Di sini macam mana Nabi pergi situ? Tadilah cerita tadi. Dia nak pergi ziarah mak sahabat dia yang sakit. Jadi masuk waktu tu semaya situ. Bila semaya 2 rakaat dengan menghadap kepada Baitul Maqdis, diperintahkan supaya menukarkan arah kiblat kepada Baitullah. Nabi pun tukar sekali dengan sahabat-sahabat dia tadi. Adapun di Masjid Nabi SAW, mula-mula sekali Nabi menghadap kepada Baitullah sembahyang asar. Lepas pada sembahyang zuhur tu selesai semua, baliklah. Balik tu sembahyang asar memang di Masjid Nabi. Hak kata asar tu betul. Hak sembahyang yang lengkap sepenuhnya 4 rakaat menghadap kepada Baitullah. Hak tu di Madinah, di masjid dia. Hak mula-mula tu wahyu suruh paling bukan di Madinah, di Masjid Dzulqiblatain. Situ tengah-tengah sembahyang. Sembahyang asar. Jadi kalau kita tengok sini nampak sepakat tadi. Cuma ni hak sah tadi, dia kata di Masjid Nabi SAW sembahyang zuhur. Kalau hak sembahyang asar tu tak apalah, kita boleh selesai dah tadi. Kalau hak pendapat hak mengatakan riwayat yang menyebutkan sembahyang zuhur, hak tadi kan sahabat dia pergi, dia pun tengok Nabi duduk atas mimbar. Lepas tu dia kata mesti ada perkara besar. Dia pun dengar Nabi pun sebut tentang kiblat ni. Dia pun berasa dah mesti dah, ni sudah sampai masa dah ni paling kiblat. Dia pun ajak saya ni, mari kita sembahyang, biar kita hak mula-mula sekali ngadap kepada Baitullah. Dia pun pergi sembahyang. Jadi hak ni sembahyang zuhur. Sedangkan sembahyang zuhur ni hak jelasnya sembahyang zuhur di Masjid Bani Salimah ataupun Masjid Dzulqiblatain itu. Lagu mana pula sembahyang zuhur ni? Hak ni hari yang kedua. Dia tak perasan, dia tak tahu lagi. Orang kemarin lagi. Tu. Orang kemarin lagi. Dia kabar kau dia mula-mula. Padahal Nabi SAW hari yang kedua tu ayatlah cerita ayat ni turun gini cerita tentang mansuh. Royak ke sahabat-sahabat dia baru mari. Dia kabar ke hari tu baru. Lepas tu dia kata zuhur lah. Memang Nabi sembahyang zuhur hari yang kedua tu sepenuhnya. Bukan tengah-tengah duduk sembahyang tu tukar arah kiblat dah. Dia keliru. Betul juga, itu pun betul juga. Tapi hari yang kedua, bukan hari yang pertama. Hari yang pertama di Masjid Dzulqiblatain. Jadi perkara yang kita dapati di sini, iaitu wahyu boleh dapat dalam tengah duduk sembahyang. Dan wahyu ni berupa Quran ataupun berupa hadis boleh. Kepada Nabi dia tidak ganggu tu. Sebab hak daripada syaitan ialah, kalau kita ni syaitan duk ganggu dalam sembahyang ni, mari kau tu ingat kau ni. Dia tak apa. Sebab tu dalam mimpi pun, dalam tidur pun jadi juga. Kalau mimpi, wahyu juga serupa. Dalam sembahyang pun tidak kata jadi hilang khusyuk dia tu, dengar dapat tu. Dia faham juga. Itu kelebihan seorang Nabi. Dalam masa yang sama, kalau orang lain tak boleh lagu tu.
Walaupun benda molek pun tak molek, duk fikir lah kelain. Tapi Nabi SAW dia bukan masalah fikir, wahyu diberikan kepada dia, dan dia faham molek, ingat molek, tidak kata celaru, tidak kata jadi kocak semaya dia tu, jadi terlupa kau, jadi kena sujud sahwi kau terlupa tu, tak ada. Jadi bukan sekali dua. Pada Nabi SAW dalam semaya ni dapat wahyu banyak kali. Dan sahabat-sahabat faham, dia tahu, dan Nabi ni tak tahu masa ketika boleh jadi wahyu mari. Boleh jadi wahyu mari. Dengan sebab itu Nabi SAW sama-sama pun dia duduk dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Ini disebutkan. Dan bersembahyang bersama Nabi SAW satu kumpulan orang. Lepas tu keluarlah salah seorang yang telah bersembahyang dengan Nabi SAW di masjid tadi. Dia pun lalu dekat satu masjid yang mana mereka itu sedang raki'un, sedang rokok. Rokok di sini makna boleh jadi sedang tengah rokok sungguh, ataupun maksudnya tengah sembahyang. Sebab biasa dalam bahasa Arab ni itlaqil juz wa iradatil kull, itu biasa. Makna sebutkan sebahagian tapi maksudnya semua sekali. Warka'u ma'ar raki'in, kamu rokoklah bersama orang-orang yang rokok. Bukan rokok saja, kamu sembahyanglah maksudnya, bersama orang-orang yang sembahyang. Tapi rokok itu merupakan satu rukun yang penting, sebab itu disebutkan. Mana penting, benda penting, sebab itu jadi rukun. Sebut dalam Quran benar. Dan boleh disebut sebahagian tapi maksud semua pun boleh. Makna penting lah tu benda tu. Itu biasa dalam bahasa Arab digunakan. Baru ni kita sudah sebut dah. Kata kita sebut sebahagian tapi maksudnya semua. Kita sebut sebahagian tapi maksudnya semua. Banyaklah contoh-contoh yang seumpama itu. Boleh jadi kedua, dalam rokok sungguh ataupun tengah sembahyang. Siapa dia ke orang yang bawa pergi cerita ni? Bawa pergi cerita bahawa sudah tukar dah kiblat ni. Siapa dia? Nama sahabat. Yang lepas sembahyang dengan Nabi, dia pergi royak kepada orang masjid lain tu. Mengikut ulamanya, mereka mengatakan orang ni, sahabat ni namanya Abbad bin Bishr bin Qayzi. Itu namanya. Setengah ulama pula mengatakan Abbad bin Nahik, tapi Abbad lah, Abbad. Yang menyebutkan nama yang pertama ni, siapa dia? Seorang sahabiah, sahabat perempuan Nabi SAW. Dalam satu riwayat iaitu Tuwailah nama dia, atau Nuailah binti Aslam Al-Ansariyah. Dalam riwayat dia ada sebut, dia kata datang seorang lelaki min Bani Harithah, yuqalu lahu Abbad bin Bishr bin Qayzi. Dia pun kata, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad istaqbala al-bayt al-haram fatahawwalu ilayhi. Dia pun kata, sesungguhnya Nabi SAW telah pun menghadap kepada Baitullah, kepada Baitul Haram. Mereka pun pusing, tukar kiblat. Gitu cerita. Jadi ada sebut nama Abbad bin Bishr. Siapa Abbad bin Bishr ini? Dia ni ketua, setengah kata imam kepada orang-orang di masjid Bani Harithah. Bani Harithah tu memang buat-buat dia dah. Jadi cuma kebetulan dia pada masa tu pergi ke sana bersama Nabi SAW. Jadi dia balik royak kepada orang-orang dia. Ia tengah duduk sembahyang. Tengah duduk sembahyang tu pun pusing selalu. Pusing selalu. Jadi hak masjid yang kedua ni, hak pergi royak ni, ada yang kata masjid Banu Salimah. Tak betul tu. Hafiz Ibn Hajar sendiri pun sebut masjid Banu Salimah. Tak kena sebab masjid Banu Salimah ni hak Nabi SAW sembahyang sendiri dah tadi tu. Hak tu masjid Banu Salimah. Hak ni masjid Bani Harithah.
ni yang mana Abbad bin Bishr ini adalah ketua mereka. Pergi gitulah. Lepas pada tu sahabat ni ada pula pergi, tapi pergi di Quba ni dia jauh sikit, nak sampai ke situ makan masa. Pergi, dalam riwayat Ibnu Umar ada sebut bahawa ketika orang-orang duduk tengah semaya di Quba, semaya subuh, tiba-tiba mari seseorang. Lagu tu juga ayatnya, tengah duduk semaya juga, paling musim gitu juga. Tengah duduk semaya. Sebab apa? Sebab pergi tu pada waktu semaya. Pergi pada waktu semaya. Dan hadis-hadis ini menunjukkan bahawa di zaman Nabi SAW tu bukan di masjid dia saja semaya. Jauh-jauh pun mesti kena pergi situ. Dah. Tengok Masjid Bani Salimah, Masjid Bani Harithah. Tu mana kawasan tidak jauh sangat. Tapi mereka semaya di tempat masing-masing untuk kemudahan. Walaupun kata memanglah lebih semaya dengan Nabi SAW ni, tapi Islam tu asas dia tidak menyusahkan orang. Jadi hak tu asas itu lebih penting lagi dijaga. Jadi tidaklah siapa kalau nak siapa mari tu hak tua, hak sakit, hak gitu gini susah. Kalau nak mari kena jauh mari jumpa dengan Nabi, semaya dengan dia. Dan sebab itulah masjid di zaman Nabi ni sudah banyak dah. Dan Nabi SAW sendiri benarkan, tidak kata suruh orang ni mesti terikat dengan dia. Dak. Hak kelebihan tu suku. Tapi kadang-kadang bila-bila ada kelebihan tu pun ada hak lain lagi yang perlu diutamakan. Maka diutamakan hak tu. Jadi pergilah. Pergi tu sembahyang subuh, barulah royak. Jadi mereka pun paling gitulah. Jadi orang tadi yang pergi royak tadi dalam riwayat Ibnu Umar dia kata atahum idja'ahum atin, seseorang. Orang tu orang mana? Tak ada sebut. Tapi dalam riwayat yang lain, sebab itulah mana hadis ni dia kena tengok banyak tempat, banyak tempat. Kena tengok, tak boleh tengok setempat, barulah boleh jawapan. Dia sebut, misalnya dalam riwayat Anas pula disebutkan, marilah satu orang daripada Bani Salimah. Benda siapa lah? Hak Bani Salimah tu tempat Nabi mula-mula sembahyang. Demo tu hak perginya. Ketika orang-orang di Quba ni sedang rukuk juga dalam sembahyang subuh. Jadi seperti tadi juga, rukuk ni boleh jadi dalam rukuk sungguh, boleh jadi maksudnya dalam sembahyang. Tengah-tengah duduk sembahyang subuh. Mereka telah pun selesai mengerjakan satu rakaat dah sembahyang subuh tu. Bila pergi cerita, maka palinglah. Palinglah. Baiklah. Di sini timbul persoalan. Ada beberapa persoalan lah. Yang pertamanya, macam mana hak ramai-ramai ni kerana satu orang je royak pergi royak. Sebab dalam riwayat tadi seorang pergi royak, kata kiblat ni sudah bertukar. Lagu mana hak ramai-ramai ni dia boleh pakai hak seorang. Jadi maknanya hak ni adakah nak diambil kira khabar ahad, khabar wahid, ataupun hadis ahad. Sini kaedah ni lagi. Ulama hadis ambil kira tu, ambil kira. Jadi daripada sinilah juga timbul kaedah, hadis mutawatir boleh dimansuhkan oleh hadis ahad. Bagi orang yang terima, dia kata dia pegang hak ni lah dalil. Tapi hadis ahad bukan ahad mutlak, ahad yang muhtaf bil qara'in. Itu mengikut kaedah mereka. Hadis ahad yang penuh, yang cukup ada bukti-bukti yang menunjukkan kebenarannya, bukan semata-mata cerita satu orang. Baru ni itu perkara. Sebab baru ni kita sudah sebut dah kan masalah nasakh ni. Masalah nasakh tu kita sudah bincang dah.
nasah Quran dengan Quran, nasah hadis dengan hadis, nasah hadis dengan Quran, nasah Quran dengan hadis. Macam-macam tu, musim-musim tu. Waktu tu hak mana boleh, hak mana tak boleh, baru ni kita sudah bicara. Imam Syafi'i di antaranya yang mengatakan kalau Quran tidak boleh dinasahkan dengan hadis ahad, tak boleh. Tak boleh nak dinasahkan dengan hadis ahad, tak boleh. Maknanya hadis yang diriwayatkan oleh satu orang nak memansuhkan hukum Quran, tak boleh Imam Syafi'i. Baru ni juga kita sudah faham nasah Quran dengan Quran lagu mana tak perlu diulat dah waktu tu. Jadi di sini zahirnya yang jelasnya kita tengok sahabat-sahabat ni semua yang menghadap kepada Baitul Maqdis itu adalah khabar mutawatir orang panggil. Memang ramai tahu belaka Nabi SAW buat gitu sama 16 bulan tu. 16 bulan tu lagu tu. Maknanya mereka tahu ni bukan sumbernya seorang. Mereka sendiri semaya dengan Nabi SAW, bukan seorang, ramai. Maknanya semaya dengan menghadap kepada Baitul Maqdis ini sabit adanya berdasarkan riwayat yang mutawatir ataupun sesuatu yang mutawatir, tidak diragui, tidak boleh diragui lagi. Itu. Tetapi hak ni yang memasukkan itu kiblat ni satu orang yang begini. Royak ni. Kerana satu orang hak lain-lain, hak ramai, hak dia terima berdasarkan yakin itu, dia boleh tukar hak yakin itu dengan hak zan ini. Sebab hadis ahad dia yufidu zan, dia memberi makna zan, boleh jadi, besar kemungkinan saja. Bukan makna mesti yakin. Kalau hadis mutawatir baru yakin, ataupun Quran yakin. Kalau Quran tak boleh gila Quran, dia mesti yakin. Kalau hadis tidak lagu tu kedudukan. Memang hadis itu istimewa, ada kelebihannya, dan memberi banyak bimbingan kepada kita, panduan kepada kita. Tetapi dia ada banyak peringkat hadis-hadis. Tidak serupa Quran. Quran serupa ya, setara berlaku. Setara berlaku Quran ni dari segi hujah dia, dari segi qat'i dia dan yakini dia, dari segi meyakinkan apa-apa yang dicintakan, meyakinkan. Kalau hadis hak mutawatir, ya macam tadi semaya dengan menghadap kepada Baitul Maqdis. Sahabat-sahabat tu tahu, cukup tahu. Bukan sekali dua semaya 16 bulan. Ramai orang royak ni. Kalau hak uzur pun tak lagi pun ramai orang royak ni. Bukan seorang dua. Maknanya cerita tu cerita mutawatir. Cerita mutawatir ni dia yakin. Macam mana yang yakin ni boleh dihilangkan dengan yang zon. Itu dia situ. Jadi jawapannya di sini, ini walaupun hadis ahad, khabar wahid, tetapi khabar wahid yang muhtaf bil qara'in. Apa? Khabar wahid yang cukup ada bukti-bukti dia, bukti-bukti sampingan dia cukup banyak sehingga mereka meyakinkan mereka juga. Itu khabar wahid yang lagu ni baru boleh memansuhkan yang mutawatir. Kalau tidak tak boleh. Kalau tidak khabar wahid nak memasukkan khabar mutawatir tak boleh mengikut kaedah dia. Jadi hak ni muhtas bil qara'in. Qara'in itu bukti-bukti tu banyaklah. Baru ni kita sudah bincang panjang dah juga. Bukti-buktinya sahabat-sahabat tahu dah Nabi SAW ni lebih suka nak kepada Baitullah. Dan Nabi SAW duk bayar dah bahawa satu hari nanti Allah SWT akan memalingkan arah kiblat ni, akan memalingkan kita. Jadi sahabat-sahabat tahu dah tu. Cuma masa saja tak tentu bila. Duk tunggu dah. Dengar sendiri dah Nabi duduk kata tu. Apa ni ayat tadi pun, kalau kita kata ayat tu tunggu sebelum pada tu lagi pun, sebelum pada peristiwa ni tidak dekat lah. Sebelum pada tu lama dah tu. Bermakna sahabat-sahabat tahu dah, dia baca dah lah ayat tu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha tu. Dia baca dah. Mana di situ dia tahu dah Nabi SAW ni nak sangat. Kita kata duk terlengok-lengok, duk tunggu bila nak mari wahyu. Kami tahu Tuhan kata, dan pasti kami akan memalingkan engkau kepada kiblat yang kamu sukai. Mana sahabat tahu dah. Tahu dah. Bayangan itu ada dah. Bayangan itu daripada Quran tu. Yakin lagu tu. Itu orang panggil cerita tadi walaupun buat pergi seorang tadi. Ini orang panggil khabar wahid muhtaf bil qara'in. Dia sama juga dengan khabar mutawatir
dia boleh memansuhkan. Dengan sebab itu boleh makan. Kalau tidak, tak boleh makan. Kalau semata-mata satu orang yang mari royak kita, tak boleh lagi. Ada benda-benda lah boleh. Kalau benda-benda besar tak boleh. Benda-benda untuk amal seorang boleh. Tapi kalau hukum hak besar-besar, hukum jenayah ke, hukum halal haram ke, kita kata tak padan. Kalau nak membatalkan hak mutawatir. Tapi kalau dia sendiri ada, boleh kira lagi. Boleh kira lagi. Mana dengan tidak bercanggah hak lain. Itu perkara yang pertama di sini. Perkara yang kedua, bila pergi ke Quba, orang pergi royak tu ke Quba tu sembahyang subuh. Artinya mereka semua ni telah bersembahyang apa ni kita kata zuhur, asar, maghrib, isyak, fak. Ataupun kalau kita tak kira lah hak mula-mula ni, sebab mula-mula ni tengah-tengah turun, dah kita kira hak selepas tu. Mana 3? Asar, maghrib, isyak. Dia semayang ni, puak-puak dia ni tentu sekali dengan menghadap kepada Baitul Maqdis. Moga dia tak tahu lagi. Kiblat ni sudah bertukar, dia tak tahu lagi. Jadi bagaimana kedudukan semayang dia setelah mansuh ni? Kalau hak semayang dulu, sebelum pada ni, minggu lepas kita sudah bicara dah, hak dulu dia semayang dengan menghadap pada Baitul Maqdis. Lepas tu mati, tak ada menghadap kepada Kaabah. Setengah-setengah sahabat pun duduk mikir juga, lagu mana lah keadaan apa-apa ni. Tapi hak tu dengan perintah juga menghadap kepada Baitul Maqdis tu tak apalah. Perintah memang suruh menghadap kepada Baitul Maqdis. Tak apalah dia mati pun dengan mengikut perintah Allah. Tapi hak ni perintah Allah ni mari dah waktu zuhur, mansuh dah. Lepas tu hak asar, maghrib, isyak tu, mana kalau menghadap kepada Baitul Maqdis, menghadap kepada hak sudah mansuh dah lah hakikatnya. Cuma tak sapa kepada pupuk dia. Sapanya pada waktu subuh. Jadi lagu mana? Adakah dikira semayang itu? Tu hak sebelum pada tu tak kira lah. Memang hak sebelum pada tu mengikut perintah. Hak ni selepas perintah dia bertukar. Macam mana? Ada khilaf di situ. Ada ulama yang mengatakan tak boleh dah semasa hak mansuh tu, dia kena buat semula, sebab kira tak sah dah. Gitu. Tetapi itu hanya pendapat. Yang lebih tepat, yang lebih benar ialah tak kena. Walaupun mansuh tapi tak sampai ke dia, kira tak payah. Kira betul dah dia buat tu. Buktinya tiada ada satu hadis Nabi yang suruh puak-puak dia tu qadha sembahyang. Itu buktinya menunjukkan sah. Kalau tak sah, mesti Nabi ada ayat. Puak-puak demo tu nak hak tak ada hak 3 sembahyang sebelum pada tu menghadap kepada Baitul Maqdis tu kena qadha semula misalnya. Tak ada. Menunjukkan Nabi terima. Dah hak tu lebih sesuai pun. Hak tu lebih sesuai pun. Sebab Islam ni dia tidak menyusah, tekan orang, tidak lagu tu sifat dia. Daripada sini juga ulama-ulama faham. Maknanya Islam ni mari dah, tapi kalau seseorang tu tak sapa seru ke dia, lagu mana? Ataupun dia masuk Islam dah tapi dia tak tahu. Selain daripada masuk Islam, dia tak tahu kewajipan Islam ni. Dia tak tahu sembahyang tu wajib ke tidak. Katakanlah puasa tu wajib ke, dia tak tahu. Tiba-tiba bila dia tahu kemudian bahawa benda ni wajib, adakah dia kena qadha? Kau tidak. Masa padahal mana bila dia masuk Islam selalulah kena selalu. Ni dia tidak tahu. Jadi ulama ada beza pendapat juga. Ada yang mengatakan tak boleh, dia kena qadha. Bila dia tahu, dia kena qadha lah hak dia tinggal. Sebab sepatutnya dia tahu, dia buat daripada awal lagi. Setengah ulama termasuk Imam Abu Hanifah dan lain-lain lagi, mereka mengatakan tidak. Hak ni bergantung kepada keadaan dia. Kalau setelah dia tahu, dia masuk Islam, dia ada keupayaan untuk pergi cari orang yang royak kepada dia tentang Islam lagi. Apa lagi kewajipan? Dia mampu tapi dia tak pergi. Kalau dalam masa tu dia lagu tu keadaannya dia tak buat, memang kena qadha. Tapi kalau memang dia tidak mampu, tak ada jalan nak pergi, payah nak pergi, tak boleh nak keluar daripada negeri dia, negeri kafir, tak ada orang boleh mengajar dia, hanya dia tahu masuk Islam gitu. Tiba-tiba dia tahu, kemudian dalam keadaan dia tidak berupaya, kemudian baru dia tahu tu tak kena qadha, tak kena apa-apa, lepas gitu. Tu boleh.
pendapat tu molek. Jadi dia pegang berdasarkan ni lah. Sebab dalam masa tak tahu tu, walaupun ada hukum, tak kena buat balik. Dia pegang ni. Ini dalil dia. Artinya ulama-ulama Islam dia buat hukum ke apa, menentukan ke apa-apa, dia ada dalil, dia ada latar belakang dia. Dia ambil kira hak ni, ambil kira. Misalnya hak ni, hukum tu mari dah kemarin lagi. Hak Zuhur. Siapa ke demo ni? Subuh. Tapi adakah Nabi SAW suruh khutbah lepas? Tak. Begitu juga dengan hak tadi. Dan itu sesuai pun dengan Quran. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan menyiksa manusia itu selagi kami tidak hantar rasul kepada mereka. Setelah hantar rasul pun, kalau tak sapa tu, tak seksa, tak masuk neraka kata. Walau sampai Nabi kita ada duduk di celah bukit mana, kita kata, ataupun di negeri, tak sapa tu. Jadi kafir kekal dalam neraka kalau lagu ni. Tak. Dia serupa dengan ahlul fatrah juga. Ahlul fatrah ni orang-orang yang duduk antara dua orang Nabi, tapi sudah jauh masa dia. Dan ajaran Nabi dulu pun sudah berubah banyak. Dia pun tak tahu gapo. Pergi dengan gitu. Hak ni, hak lebih tepatnya, Tuhan tidak seksa, tidak hukum, tidak ubah dalam neraka hak lagu ni. Hak tak siapa seru. Serupa juga dulu kita sudah sebut dah. Ada pendapat ulama yang mengatakan orang siapa seru dah, tapi siapa seru tu dalam bentuk yang tak molek. Islam apa dah dia dengar dah Islam. Tapi Islam yang sampai kepada dia tu Islam yang menakutkan dia. Tak pernah sabar Islam ni mari daripada Tuhan. Kalau Islam lagu ni, sebab gambaran Islam tu tak boleh hak sampai kepada dia. Tak kena seksa juga lagu tu. Tidak maksud kafir hak kekal dalam neraka juga hak lagu ni. Sebab hak kekal dalam neraka ni dia jelas tak molek Islam ni. Supaya Abu Jahal, Nabi sendiri nak kata tak molek lagu mana. Nabi sendiri bawa Islam cukup baik, cukup sempurna, tak ada alasan dah. Tak ada kekurangan. Dia tak terima juga. Tak terima tu bukan sebab apa? Sebab dia kalau terima, tak boleh jadi ketua ke misalnya. Tak boleh jadi ketua ke, tak dapat dunia ke. Wajahadu, dalam Quran dia sebut wajahadu biha wastaiqadatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Hak kafir lagu tu. Mereka tolak Islam ni. Dan padahal hati mereka yakin bahawa Islam ni betul. Tak saya terima Islam tu zulman wa 'uluwa, yakni untuk menegakkan kezaliman. Nak terus kezaliman, kalau ikut cara Islam tak boleh makan riba misalnya. Kalau ikut cara Islam tak boleh zina misalnya. Kalau ikut cara Islam banyak kalau tak boleh menipu orang. Jadi dengan sebab tu dia tak boleh masuk Islam. Zulman wa 'uluwa, dan kerana membesarkan diri, kerana sombong. Hak lagu ni memang kekal dalam neraka. Tetapi kalau Islam ada ramai ada orang Islam, tapi Islam yang sampai kepada dia tu menakutkan, tak ada siapa hak molek pada dia. Dan dia pun duduk cari-cari, duduk kaji, mikir nak cari hak benar. Hak lagu ni mengikut ramai juga ulama. Dia kata tidak maksud hak ahli neraka, kafir hak kekal dalam neraka. Tidak itu. Serupa dengan orang tak siapa seru jugalah. Serupa dengan tak siapa rasul jugalah. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan menyiksa manusia selagi kami tidak sampai ke rasul. Rasul tu kadang-kadang ada dah, tapi serupa tidak rasul, dah menakutkan. Jadi gitu. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga ialah daripada hadis ini juga ulama-ulama buat kesimpulan hadis ahad ataupun khabar wahid itu mu'tabar, boleh diambil kira, boleh dipakai, bahkan kena pakai dalam bab hukum hakam, bab semaya, bab puasa, bab gitu gini. Hadis ahad boleh pakai. Mana satu orang tengok anak bulan, dia kata dia nampak, dia pun mari rakyat kita. Satu orang, kita ramai-ramai nak pakai, boleh pakai, asalkan dia tu orang jujur, orang baik, orang tak kacau pelawak, orang tak tinggal semayang, kita kata, dan dia rakyat dia nampak, boleh. Walaupun dia tak pakai teropong tu, walaupun orang tengok dengan teropong tak nampak pun, misalnya, kita kata dah, boleh pakai. Ini orang panggil khabar wahid. Khabar wahid boleh pakai. Imam Bukhari pun dalam kitab dia, hujung kitab dia ni, dia ada bab
akhbarul ahad, hadis ahad. Dia membuktikan bahawa hadis ahad ni boleh dipakai dalam agama, tetapi dalam hal hukum hakam, bukan dalam bab akidah. Akidah tak boleh, hadis ahad tak boleh. Dia ada peringkat juga hadis-hadis ni nak pakai ni. Dalam bab akidah tak boleh. Bab akidah dia kena Quran ataupun hadis yang mutawatir, maknanya yang memberi keyakinan, yakin. Kalau seorang ni betul dia orang jujur, dia orang tak kerja kecap pelawak, dia orang tak tinggal semayang, tapi dia boleh tersalah. Dia boleh tersalah. Ada kemungkinan lagi tu. Jadi kalau hak setara tak ada kemungkinan, tak boleh nak jadi akidah dalam Islam. Itu keistimewaan Islam kita ni. Sebab apa nak jadi akidah ni jelas benda lagu mana baru boleh buat akidah. Kalau buat cerita-cerita khabar angin tak boleh jadi akidah. Padahal dari segi hukum ni boleh terima dah. Asalkan orang ni cukup syarat lah, kita kata apa tadi, boleh terima dah. Macam saat ni seorang aja pakai riwayat, hak lain pusing lah. Mana wajib atas dia pakai tu, hak seorang tu. Tidak kata tak boleh pakai. Buktinya mereka dipakai. Kalau dah hadis ahad tu tak pandai, tentu Nabi SAW tugaskan beberapa orang, mau pergi berapa orang, 10 orang pergi riwayat tiap-tiap masjid. Mestilah begitu. Ni tak. Ni tak menunjukkan khabar wahid ataupun hadis ahad boleh diterima dalam bab hukum hakam. Dalam bab hukum hakam kena ingat tu. Kalau hadis dhaif dalam bab hukum hakam pun tak boleh. Hukum hakam pun tak boleh nak menentukan sembahyang. Sembahyang ni kena sujud sahwi kau tidak kalau lagu ni, tak boleh. Hukum dah tu, orang panggil hukum dah tu. Hukum jual beli kau benda ni haram kalau lagu ni, kau tidak haram. Haram halal tak boleh hadis dhaif. Dia ada peringkat dia. Kalau akidah kena mutawatir. Kalau hukum hakam dia kena hadis ahad pun hak sahih ataupun hak hasan sekurang-kurangnya. Dhaif tak boleh. Hak dhaif boleh dalam bab fadail. Kelebihan-kelebihan dalam bab targhib dan tarhib orang panggil. Dalam bab nak kita nak menggalakkan orang buat kebajikan, maka adalah kelebihan-kelebihan yang misalnya dalam hadis dhaif itu kita boleh bawa. Tapi jangan dhaif jiddan. Kalau dhaif sangat tak boleh. Tu pun. Dhaif sangat tak boleh. Paling tinggi kalau nak boleh pun untuk kita seorang. Paling tinggi untuk kita seorang. Kalau maudhu, orang panggil hadis juga tapi sebenarnya tidak hadis. Dia kalau maudhu tu orang rekod. Orang rekod dia buat, dia kata Nabi kata. Padahal tak. Itu orang panggil hadis maudhu. Hadis maudhu tu haram pakai. Dosa besar kalau pakai. Sebarkannya pun dosa besar. Sampai Imam Al-Haramain kata kafir jadi dia. Kalau tu baik sebar dengan sedar, dia tahu hadis ni hadis maudhu dan bukan sebagai untuk nak cerita kau orang saja, nak suruh orang tahu biar beringat, bukan dengan maksud tu, tapi nak suruh orang pakak sebar. Kafir jadi kena ngucap semula. Sampai setara tu beratnya. Jadi hadis ni macam-macam, jadi kita kena tengoklah situ. Kena tengok dia peringkat mana. Paling tidak berat lagu tu pun semua terima. Sebarkan hadis maudhu dosa besar, masuk neraka. Sampai setara. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan hadis itu hadis mutawatir. Nabi kata, sesiapa yang berdusta atas namaku berarti dia telah menyiapkan tempat dia dalam neraka. Jadi kalau Nabi kata neraka ni, dia tidak dosa kecil-kecil, mesti dosa besar. Sebab itu ulama buat kesimpulan dosa besar. Tak boleh main-main lah. Tak boleh main-main. Kadang-kadang kita tidak sedar. Kadang-kadang kita ingat dosa besar ni, pergi minum arak, zina, curi gitu gini ya. Tak, apa tahu tu bahaya. Kita using orang-orang ngaji ni pun. Kadang-kadang kita ngaji ni pun boleh jadi dosa besar juga. Tok guru pun boleh jadi kena dosa besar juga. Bukan kes minum arak, bukan kes menipu mungkin, tapi kes saya bah hadis maut. Dosa besar juga. Sebab tu kena berhati-hati perkara ni, berhati-hati. Kalaulah kita royak hadis itu molek, kita tak tahu. Tiba-tiba kalau orang panggil royak kita hadis ni maudhu dan dia boleh buktikan, kita tak boleh main-main. Terima selalu. Terima selalu. Tak usah duduk nak jaga ego kita lah, tak perlu, tak ada faedah. Kalau betul, terimalah.
Kalau dia boleh bagi bukti bahawa hadis ini maudhu', tak usah pakai lah, boleh saya faham. Kalau itu lagi, bahaya lah kita, bahaya lah, makan diri sendiri. Tak boleh. Itu hadis ni dia banyak mereka. Kalau Quran lain, Quran dia qat'iyyud dalalah. Mana qat'iyyud dalalah? Jelas makna dia, memang qat'i selalu, yakin. Lagu tu, itu beza Quran dengan hadis. Jadi bila-bila kita mengaji hadis ni, kena ingat Quran tu lebih. Quran nombor satu bagi kita orang Islam. Bahkan kalau hadis tu sahih sekalipun, dikatakan sahih, sahih, sanad dia sahih, tapi bercanggah dengan Quran, tak boleh pakai hadis. Siapa setara tu, tak boleh pakai. Apa lagi kalau tidak sahih? Kalau sahih pun, kalau boleh takwil, takwil. Kalau tak boleh takwil, ketepikan. Itu kaedah dia. Ketepi. Kalau boleh takwil, tak apa, takwil. Kalau tak boleh takwil, tak ada jalan, ketepikan. Mudah ya, kaedah dia. Gitu. Supaya misalnya kita kata, banyak kita dengar kan, banyak tersebar Nabi SAW ni Isra' Mi'raj tu daripada rumah Ummu Hani. Daripada rumah Ummu Hani. Sedangkan dalam Quran, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, daripada masjidil haram. Mari riwayat daripada rumah Ummu Hani. Kena tolak. Pasal apa? Bercanggah dengan Quran. Gitu ya. Tempat pakai juga salah lah kita. Salah. Kalau kita amal, itu orang panggil pengamal, ajaran salah lah. Apa lagi? Gitu ya. Dia bila bercanggah dengan Quran, sebab hadis yang sahih, dia tidak bercanggah dengan Quran. Itu tanda dia. Tidak bercanggah dengan Quran. Sama sekali tidak bercanggah. Mungkin kita nampak macam bercanggah, tapi kalau kita mengaji molek, tidak bercanggah. Biasanya jelas benar. Macam saat ni jelas. Dia pun kata, orang itu pun kata, asyhadu billah, aku bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya aku telah bersembahyang bersama Rasulullah dengan menghadap ke Mekah. Menghadap ke Mekah maksudnya menghadap ke Baitillah lah. Fadaru kamahum qibala al-bait, maka mereka pun berputar kamahum, dengan keadaan mereka itu, dengan keadaan mereka itu ke arah Baitillah. Maknanya kalau ketika mana pergi royak tu, ketika duduk rokok, dalam keadaan rokok tu juga musik. Kalau pergi royak tu dalam keadaan duduk berdiri, ketika duduk berdiri tu lah musik. Itu makna kamahum, seperti mana keadaan mereka. Jadi keadaan mereka tu lagu mana? Ketika pergi royak tu selalu musik. Jadi musik tadi seperti kita kata tadi lah. Jadi di tempat-tempat lain tu ada dia orang perempuan sembahyang. Sekali juga di masjid-masjid dulu, masjid Nabi ke apa tu, orang perempuan pergi sembahyang juga. Jadi bila Nabi duduk, Nabi ataupun orang lain lah yang menghadap kepada sebelah utara tu, tu imam dia bila diperintahkan supaya menghadap kepada Kaabah, artinya menghadap kepada selatan. Semestinya tu imam tu dia kena mari alik ni, alik belakang ni. Kalau tidak, dia tidak jadi tu imam, tu alik belakang. Jadi alik belakang lah. Dia mesti jalan mari. Jalan mari. Jalan tu sebab kata tadi lah, sama ada saf tadi, dia membelah saf dia sendiri. Dia bui jalan. Tu imam pun lalu, ku celah tengok. Habis saja kita kata gini, aku celah ni. Ataupun tu imam pergi kat ku tepi, musing gitu. Musing gitu. Maknanya orang perempuan musing. Nabi pun musing pergi. Gitu. Dan sahabat-sahabat lain pun lagu. Jadi kita kata, lagu mana boleh musing mudah buat dia ni? Dah mungkin lama dah kan duduk tunggu. Kira-kiranya tanya dah lah tu, lagu mana kalau berlaku. Kita nak kan? Ada dah maklum dah. Dengan sebab itu mudah. Turut selalu. Tidak kata jadi kocak, ni tanah ni tanah ni dah. Jadi kalau kita kan hak tak berapa reti ni, kadang-kadang kita berparokoh lah, kita berhenti lah semuanya lah, macam-macam boleh berlaku tu. Ada. Bukan maklum dah, tahu dah. Jadi pakai musim molek terus semaya. Jadi orang yang mengaji molek dia tak jadi masalah. Seperti Sayyidina Umar kan, kita tengok dalam Bukhari tu pun ada. Bila dia kena tikai, kena bunuh, dia jadi tu imam tengok semaya.
Dia pun pegang tangan Abdul Rahman bin Auf, eret mari ke depan. Abdul Rahman bin Auf kaki dia tak putus semaya, terus semaya. Tidak kata masing-masing itu jadi riuh rendah. Tak. Jadi masing-masing ni naik, lepas tu bunyi suara orang lain pula tu imam bukan sembahyang subuh, gelap. Zaman itu tidak ada lampu sebab zaman ni. Jadi gelap, bunyi suara orang lain pula, buat apa ni? Jadi tapi ikutlah, ikut waktu pula sebagai imam. Jadi imam tu boleh bertukar, tak ada masalah, boleh bertukar. Ada kaedah berlaku. Kalau orang depan ni banyak kita tengok dalam masjid-masjid kita tu lah, kita ngaji lah tu lah. Dia kadang-kadang soh depan tu kosong, dia tak di belakang tu senyap, tak pergi penuh soh. Padahal ni tengok musim setahun mana ni musim kita mau. Dapat ke kita nak lakon selakon dua tak boleh. Pergi penuh soh, tak boleh, dia kena penuh soh tu. Nabi kata dah, kalau soh ni ada kosong syaitan masuk celah. Gitu. Jadi dia suruh jaga dah. Ada panduan belakang, ada panduan belakang. Jadi pergi sini, mereka pun pusing. Pusing. Lalu sembahyang sampai sudah lah. Jadi di sini ada beberapa persoalan. Bila musim ni, dia mestilah pergerakan banyak berlaku. Kata oleh kan kalau kita bergerak banyak sangat dalam sembahyang, terutama jalan gitu semua. Itu persoalan tu. Persoalan timbul sini. Jadi kalau kita nak berjalan tu, berjalan lagu mana? Adakah ada paduan dah pada masa tu? Itu kemuskilan. Dia ada beberapa jawapan di sini. Yang pertama, pada ketika tu tak apa kalau banyak bergerak geri pun. Tak apa. Hak kata tak boleh ni kemudian. Gerak geri yang banyak, waqumu lillahi qanitin. Perintah tu kamu berdirilah mengerjakan sembahyang dalam keadaan dia tidak bergerak-gerak. Hak tu hak kemudian. Adapun pada masa ni tak lagi. Mana kalau bergerak banyak pun boleh. Jadi tak ada masalah kata dia pada masa ni. Jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua, dia kata hak ni memang bergerak banyak tapi dia dengan berhenti-henti. Bukan kata pergi jalan terus begitu. Jalan 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti. Begitu. Tidak jadi banyak. Banyak-banyak ni kalau 3 ataupun 3 ala kata betul-betul anggota yang besar. Anggota yang besar misalnya tangan kita 5. Gitu tak boleh. Dia panggil pergerakan yang banyak. Ataupun langkah banyak tu. Dia kata tak boleh. Di sini tidak, dia kata. Tapi dia tahu mana gitu. Itu tak jelas. Cuma pendapat dia. Pendapat yang ketiga, iaitu pergerakan yang banyak ni memang membatalkan sembahyang dalam keadaan biasa, tetapi ada beberapa keadaan yang dikecualikan. Misalnya yang dikecualikan, ini dalam mazhab Hanafi pakai, dan qaul qadim mazhab Syafi'i. Qaul qadim Imam Syafi'i, dia kata orang yang berhadas dalam sembahyang, mereka dikata berhadas dalam sembahyang, dia ketuk kau. Misalnya jangan ada hak lain lah, paruk tu kita kata kecing kau, tu tak boleh lah tu. Sebab dia lagu lain. Kalau ketuk, sebab kalau mengikut mazhab Hanafi, kalau darah hidung ni batal sembahyang. Darah hidung batal sembahyang. Begitu juga kalau muntah, batal sembahyang. Dalam keadaan ni, orang yang mana dia berhadas, dia ketuklah, kita kata ketuklah, dia boleh berhenti sembahyang dia tu, dia pergi jalan, nyo pergi jalan, ambil air sembahyang, lepas tu mari sambung mula sembahyang. Boleh. Walaupun pergerakan yang banyak tak apa. Ini dikecualikan sebab ada hadis. Ini orang panggil masalah bina ala salah. Dia ada masalah ni dalam kitab-kitab, dia sebut mas'alatul bina ala salah, masalah sambung sembahyang. Mazhab Syafi'i tak boleh, hak baru tak boleh, qaul jadi tak boleh. Hak orang dulu amal tempat kita ni tak boleh. Tu qaul jadi, tapi qaul qadim dia boleh, lagu tu boleh. Mazhab Hanafi tidak qaul qadim lah, kalau ni orang dulu amal lagi lagu tu. Tapi syarat
tengah-tengah jalan jangan kecek. Jangan pergi koseh. Lama kan beli gapo-gapo dulu dah. Tak boleh lagu tu. Semata-mata berhenti tu untuk pergi ambil air semaya saja. Dengan tidak menghadap kiblat, mestinya lah ke lain pergi. Pergi tempat ambil air semaya saat ni, alik belakang tu, mestinya lah. Tak menghadap kiblat, tak apa. Sah lagi semaya. Ini pasal dia kecuali. Termasuklah di sini tempat darurat juga ni. Berapa kali nak berlaku benda lagu ni? Dan Nabi SAW tak kata gap, mana boleh lah tu. Takkanlah kita kata betul lah tahu dah pun adakah dia mengaji secara khusus. Kalau kita muka tak tahu lagi wahyu ni akan mari tengah duduk semaya ke ataupun ketika duduk semaya tak tahu. Jadi adakah hak bicara secara khusus kalau kita tengah semaya kita kena buat gini-gini? Kiranya tak ada. Semestinya ada dalam ramai-ramai tu hak jadi gelidah tu. Hak ni lagu ni. Mesti ada walaupun hak ramai-ramai ni teratur molek musim. Tapi dalam ramai-ramai tu takkan semua faham molek belakang. Dalam keadaan tak tahu lagi. Maknanya kira-kiranya dimaafkan sebab Nabi tak nak kata gapo lepas pada tu. Sebab hak ni berlaku ni sekali lepas pada tu dok lah. Ini termasuk dalam darurat. Kalau kita kata dilarang pun ini termasuk dalam kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Kaedah ulama pakai itu darurat mengharuskan benda-benda yang haram yang terlarang pun boleh. Jadi tak apa. Itu dia masuk tu. Ataupun kita kata tak adilah. Dalam perkara yang dikecualikan tak apa. Misalnya Imam Ahmad, faham? Imam Ahmad kata kalau ular ada katuk banyak kali tak apa, katuk banyak kali. Dan Nabi suruh katuk tengah duduk semaya. Nabi suruh kata dia. Jeking kau kalau apa kita katuk siapa mampu. Setengah kata sekat 2 kali je. Pas 2 kali kalau tak mampu kau lepas. Dah, mari. Neting marilah kita lah mana? Dah. Tak payah ya betul. Nak pakai hak ni kata 2 kali tak boleh, kalau 3 kali jadi turut-turut pula. Jadi banyak pula gerak-geri tu. Mana kita boleh sekali kalau tak kena? Nah. Tak apa lagi. Jadi kita nak berhenti dulu. Dah dia patut kita dulu. Sebab tu Imam Ahmad kata banyak kali pun tak apa, siapa mampu. Sebab apa? Hak tu ada dalam hadis. Tengok duduk semaya. Nabi SAW ada buat gitu, dia suruh buat gitu. Kita tak boleh lawan hadis lah tadi. Dalam keadaan biasa tak boleh lah. Memang bergerak tu tak boleh. Tapi dalam keadaan tu tak apa. Supaya juga kalau orang lalu depan kita sekap. Kita sekap. Jadi dia lalu kita boleh derah sikit kau tak. Jadi pergerakan tu banyak. Tak apa, temukan Nabi benar dia kata. Ini termasuk dalam hak dikecualikan. Termasuk dalam yang dikecualikan. Tapi kalau saja kita nak gitu tak boleh. Jadi dalam masalah gerak-geri dalam semaya ni kan, hak paling luas dalam mazhab ni mazhab Ahmad. Sebab kalau Syafi'i, Hanafi tak boleh gerak banyak, tak boleh dalam semaya. Tu 3 kali tak boleh. Cuma dalam mazhab Hanafi dengan Syafi'i ni dia beza sikitlah. Dalam mazhab Hanafi dia kata kalau siapa guna 12 tangan tak boleh kata dia. Sebelah boleh lagi. Ataupun mana kalau orang tengok daripada jauh, orang tak kata dia duduk tengah semaya. Kalau buat lagu tu tak boleh lah. Tapi kalau dia orang nampak dia dalam semaya lagi tak apa. Tapi kalau Syafi'i dia kata gerak anggota besar 3 kali tu itu makna amal kathir, pergerakan yang banyak. Tapi mazhab Ahmad kata tak. Boleh gerak. Kita tengok Nabi setara mana. Dia bagi situ. Kalau Nabi setara tu boleh, kita pun boleh. Gitu. Cumanya semua kata molek kau gerak banyak tu pergi mari misalnya kata molek kau, semua kata tak molek. Cuma batal kau tidak semaya. Tu masalah. Imam Ahmad kata tak batal. Sebab Nabi SAW pernah semaya ni kan, dia naik atas mimbar dia duduk semaya. Dia jalan naik atas mimbar. Atas tangga dia 1-2 anak tangga. Lepas tu dia turun hundur pula. Ada lagu tu. Nabi SAW pegang cucu dia Umamah, letak atas bahu dia, letak atas tekuk dia, tengah duduk semaya. Bila dia nak rokok, dia pegang letak pula. Jadi kalau kita ikut kaedah Hanafi tadi, sebelah tangan. Tak nak sabar tu nak pegang cucu sebelah tangan. Dia kata kalau 12 tangan tak boleh. Imam Ahmad kata mana boleh pegang sebelah tangan ni geliat ni. Salah baru cucu tu lah. Mesti dia pegang 12.
barulah senang. Kalau berat juga budak ni 10 tangan nak akak. Mesti 12 tangan kata dia. Jadi Nabi buat gitu tak apa tu kata dia. Tak apa. Lepas tu ada seorang sahabat pula, Abu Bakrah dia pergi semayang. Nak pergi tu orang duduk rokok tu. Dia pun rokok jauh lah gelik belakang. Tapi dengan menghadap kiblat lah. Menghadap kiblat tu dia rokok. Bila rokok tu dia jalan. Pergi ke depan, masuk dalam solat. Lepas tu Nabi SAW tahu. Nabi SAW doa ke dia, zadakallahu hirsan wala ta'ud, ataupun wala tu'id. Gitu dua riwayat. Semoga Allah menambahkan lagi keinginan kamu kepada ibadat itu. Biar kau tambahlah. Tuhan kata. Maknanya dia nak ni sebab kelebihan kalau kita dan rakaat yang pertama dengan tu iman ni beza dengan kita tak dan. Kalau dan daripada awal daripada takbir lagi, kau lebih lagi. Tapi kalau dan rakaat yang pertama tu pun lebih dah. Ni kalau dia pergi sampai rapat tu tak dah. Sebab dan tu sekat rokoknya, dan bangun tu tak ada lah rakaat tu. Jadi sebab tu Nabi kata zadakallahu hirsan wala ta'ud, tapi jangan buat lagi lagu tu. Jangan buat lagi lagu tu lah. Maknanya jangan buat tu maknanya bukan makna tak sah. Kalau tak sah mesti dia suruh semayang mula. Dia tak suruh, cuma tak molek. Sebab tu Imam Ahmad kata memang kurang molek tu iyalah tu. Kalau mengikut riwayat sah lagi, la tu'id, jangan ulang. Mana tak payah semayang semula. Mana sah tadi. Jadi ada kau dia berjalan tadi dia 2 langkah dia berhenti, 2 langkah dia berhenti bila rokok. Mana ada dalil? Tak ada lagu tu. Dia ayat dia jalan gigit tu. Hak zahirnya ada kau orang jalan 2 langkah. Biasa jalan 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti ni. Tak ada, orang jalan biasalah. Sebab tu dia kata tak apa. Bos tara tu. Hak dalil lagu mana? Hunggah misalnya kita. Hunggah tak boleh. Tu berat dah tu. Lopak kau misalnya kita. Tak boleh lah tu. Tak sesuai. Tapi kalau berjalan lagu tu boleh lagi. Tangan duduk sini jalan. Walaupun kita kata 2 langkah tidak berhenti, 2 langkah tidak berhenti, boleh lagi bagi dia. Buktinya hak tadi ni dia kata. Hadis tadi. Jadi kita nak ikut mana-mana tu, hak tu terpulang kepada kita. Tapi adalah mana perbahasan ulama tu ada. Perbahasan ulama ada. Dan Nabi SAW sendiri buat gitu, mesra dengan cucu dia, sayang, tanda sayang kepada cucu dia. Terutama Umamah pada masa tu ayah dia tak ada sekali. Ayah dia di Mekah, muk dia je adanya. Jadi ganti ayah dia tu cucu, apa ni, datuk lah, ganti ayah dia je. Sebab tu dia mesra sangat. Menunjukkan Islam ni dalam ibadat pun tidaklah kata siapa tak boleh cara dah kau cucu. Kerana dah. Kalau kita tengok situ, bahkan siapa kau dalam ibadat tu boleh lagi. Sebab apa? Kalau kita lep boleh jadinya pergi jauh lah, bahaya lagi. Jatuh tangga kau gampang kan boleh jadi. Baik kita duduk dekat dengan kita. Itu perkara satu masalah juga timbul sini. Yang kedua, masalah lain lagi, iaitu kita duduk tengah semayang, kita boleh pakai ke orang luar semayang tu royak kita. Kita boleh pakai ke dia kata. Sini maknanya orang duduk tengah semayang ni dia pakai orang tak semayang. Kalau kita kata tu imam semayang, lepas tu salah, alif belakang ni pun tegur subhanallah, tu tak apa, tu sama-sama semayang sekali. Dia nak betul semayang tu, nak jaga. Maknanya dalam istilah kitab dia panggil untuk islah semayang. Untuk islah semayang tu sama-sama semayang tak apa tu. Tapi kalau hak ni dia ada beberapa masalah. Hak ni duduk dalam semayang, dia semayang dia suku. Hak ni semayang suku, dia tegur hak ni. Boleh ke tidak? Tak boleh lagu tu. Tak boleh. So, yang keduanya kalau dia tidak semayang, dia boleh ke tidak tegur? Boleh tegur. Tak ada satu. Mungkin dia tidak semayang, dia boleh kecek. Hak dalam semayang ni boleh ke pakar dia? Dan kalau pakar jadikan batal ke tidak? Situ ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan batal, tak boleh kalau ikut panduan dia. Ada yang mengatakan tidak batal kalau kita dengar dia, lepas tu kita fikir diri. Ya Allah, kalau dia kata ni tak? Ya Allah kan? Ya Allah. Kita sehingga yakin tak apa, mana kita ikut kita sendiri. Tak apa lagu tu. Mana dia kata, Pak dah tu. Kita nak bangun 5, kita kata tak?
Jadi tak apa, kita pun fikir. Jangan semata-mata ikut dia semata-mata. Tak boleh. Kalau kita tidak nyayuk. Tapi kalau kita nyayuk, tak apa. Kalau seseorang tu nyayuk, mak kita ke siapa ke nyayuk, jadi kita duduk tepi dia. Nanti tengok dia semaya. Jadi kalau dia nak bangun lagi, kita tepak dah tu misalnya. Boleh. Dia pun pakar kita. Dalam keadaan tu dia kena pakar orang lain. Tak apa. Tak apa. Supaya juga di sini mana demon ni dia tidak semata-mata ikut waktu tu, dia fikir. Memanglah ada dah Nabi SAW pun beberapa kali dah bayangkan akan tukar kiblat ni. Ni mana dia ambil kira, dia tidak semata-mata orang tua aja. Tidak. Daripada sini juga. Jadi ulama tu dia boleh sehadis tu dia tengok kod ni, tengok kod ni. Hak tu yang jadi hukum tu banyak. Berdasarkan hasil ijtihad dia banyak. Sebab apa? Orang ni tengok dia nampak kod ni. Orang ni tengok nampak kod ni. Jadi dalam semaya tak boleh main-main. Walaupun semaya ni pun dia perubahan dia ada banyak peringkat. Semaya kita ni 3 peringkat. Semaya kita nak jadi sepuluh ni. Mula-mula tu jalan boleh tak nak satu jalan. Kecek boleh tengah semaya. Tanya khabar boleh apa khabar? Boleh. Tak apa. Mula-mula. Lepas pada tu tak boleh. Lepas pada tu tak boleh. Hanya boleh beri salam, sekadar kita jawab salam boleh lagi. Lepas pada tu baru tak boleh berlaku. Dia ada 3 peringkat. Semaya kita ni. Tak apalah, habis itu. Lepas tu kita pergi lagi seterusnya. Orang-orang Yahudi dia kata orang-orang Yahudi akhirnya orang-orang Yahudi dan ahli kitab amat suka ketika Nabi SAW bersemayam menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi apabila baginda SAW menghadap ke arah Baitullah, mereka pun mempersoalkan. Angkaru, mereka bantah. Mereka mempersoalkan. Ini yang kita baca. Jadi orang-orang Yahudi suka. Suka sebab apa? Sebab menghadap kepada kiblat dia. Mana lebih lah dia. Tupai dia lah sesoalahnya. Tupai dia. Jadi demo pun serupa dengan kita juga. Ini menunjukkan kita benar. Dia jadi bahasa gitulah. Puak Yahudi tu. Dan ahli kitab. Ahli kitab pun suka juga. Suka juga. Tapi bila Nabi SAW diperintahkan menghadap kepada Baitullah, mereka bantah. Dan mereka persoalkan. Jadi di sini orang Yahudi suka. Sebab suka tadi jelas. Sebab menghadap kepada Baitul Maqdis itu kiblat puak-puak dia juga. Kiblat puak-puak dia juga. Tapi ahlul kitab tu siapa maksudnya? Ahlul kitab. Tidakkah Yahudi itu ahlul kitab dah? Apa makna sebut ahlul kitab ni? Ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan ahlul kitab di sini maksudnya orang Nasara, orang Kristian. Yahudi tu Yahudi ni. Orang Kristian pun suka juga. Apa sukanya? Sedangkan orang Kristian tu dia tidak menghadap kepada Baitul Maqdis, tapi dia menghadap kepada Baitul Laham. Baitul Laham ni duduk di sebelah timur daripada Baitul Maqdis tu. Jadi mana tidak betul-betul menghadap kepada hak dia. Apa yang dia suka. Jadi jawabnya kalau orang tidak menghadap ke kita pun, ini salah satu pendapat lah. Kalau apa dia orang Islam dia tidak menghadap kepada kiblat kita di Baitul Laham pun, dia tidak menghadap kiblat dia sendiri juga. Dia pun menghadap orang lain juga. Biar sama-sama saja. Mana gitulah. Itu satu. Yang keduanya, yang dia suka tu sebab apa? Sebab secara umumnya, secara kasarnya sekali nampak memang menghadap ke situ juga. Sebab dia pun ke arah utara tu juga. Cuma tidak tepat lah. Jadi dia suka. Setara tu pun tak apa dah. Ahlul kitab itu. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan ahlul kitab di sini maksud ianya Yahudi kedua ni. Yahudi yang pertama tu maksud Yahudi hak biasa, hak awam, orang awam dia. Suka. Ahlul kitab ni mana? Hak alim dia tu suka. Jadi orang biasa dan orang alim dia suka belaka. Bila Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia menghadap kepada Baitul Maqdis. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga
maksud ahlul kitab ni, Yahudi tu maksud orang Yahudi sungguh lah. Ahlul kitab ni maknanya ahlul kitab hak alim yang telah masuk Islam. Mereka suka juga. Sebab apa? Sebab mereka ni alim, dia tahu dah Nabi akhir zaman ni, dia tahu melalui ilmu buat dia tu, dia akan ada dua kiblat. Mula-mula dia akan menghadap kepada Baitul Maqdis, lepas tu dia akan menghadap kepada Kaabah. Royak dah. Buat dia tahu dah. Sebab tu dia suka. Ini bukti Nabi akhir zaman sengerti ni. Banyak ni bukti dia ni, yang menunjukkan Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir. Sebab apa? Kita tahunya dalam pengajian kita ni, salah satu tanda Nabi akhir zaman, dia menghadap kepada dua kiblat. Jadi bila mula-mula menghadap pada Baitul Maqdis, lepas tu menghadap kepada Kaabah, tak jadi masalah kepada pokok dia. Suka benar. Terbukti ilmu hak dia mengaji tu betul. Tapi nama ni Islam dah Ahlul Kitab ni. Sebab Abdullah bin Salam dan ramai lagi yang lain, sahabat-sahabat Nabi daripada asalnya padri, ketua agama Yahudi. Itu maksud Ahlul Kitab di sini. Pendapat yang keempatnya, dia kata kalau riwayat hak dengan nasab itu yang betul, maka boleh satu lagi makna dia, wa ahlal kitab. Tadi kita baca wa ahlul kitab kan. Sini a'jaba wa ahlul kitab. Ahlul kitab la tu bahagian depan. Ada soal lagi, dia kata ada riwayat yang baca dengan wa ahlal kitab, bukan ahlul kitab. Wa ahlal kitab. Jadi kalau wa ahlal kitab ni betul juga. Kalau betul hak tu kata dia, maka waw ini dipakai dengan makna waw ma'iyah. Kalau orang mengaji nahwu Arab, dia faham jelira molek. Jelira molek. Waw ma'iyah. Jadi selepas waw ma'iyah tu, isim tu dia kena bagi datang ataupun mansub, isim tu mansub. Jadi mana orang-orang Yahudi bersama-sama dengan ahlul kitab yang lain. Orang Yahudi suka kerana Nabi SAW menghadap kepada Baitul Maqdis bersama-sama dengan ahlul kitab. Bersama-sama dengan, itu makna kalau kita kata waw tu waw ma'iyah. Sini ia jadi ahlu ni waw tu waw apa? Bukan waw ma'iyah. Itu dari segi nahwu lah, dari segi nahwu. Boleh berlaku. Jadi puak-puak dia nya, bila Nabi SAW ditukarkan kiblat ni, batal, dia buat menyanyi macam-macam. Dia kata gini. Jadi hak dulu tu, hak dia menghadap kepada Baitul Maqdis tu, hak tu hak betul ke hak ni hak betul, hak baru ni? Mana kalau hak dulu tu tak betul, mana duk buat dalam keadaan tak betul lah dulu. Buat hak salah, lah ni baru betul. Kalau hak dulu tu betul, mana hak lah ni tak betul. Itu di antara kritikan dia lah. Di antara kritikan dia. Di antara kritikan mereka laginya, Allah tak tahu kah? Kalau dia nak hak ni, memang hak ni hak kiblat sebenar, kenapa dia tidak royak dulu lagi biar menghadap kau ni? Kenapa yang menghadap kau ni? Itu kritikan mereka. Jadi padahalnya, hikmahnya yang kita sudah sebut dah baru ni kan, mansuh-mansuh ni, tukar-tukar ni, ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam Quran pun disebut untuk menguji manusia. Untuk menguji manusia. Apa dia tukar-tukar kiblat. Selain daripada tu, nak tengoklah hak mana hak beriman sengerti, hak mana hak beriman wak lolo. Yang ni munafik. Nak tunjuk, biar pakat tengoklah, boleh tengoklah. Jadi kalau orang beriman sengerti macam-macam belah mana-mana ujian, macam-macam bentuk ujian pun, dia tetap beriman. Usah kau nak tukar kiblat ni, kalau nak mati pun sanggup ya, kerana Islam. Ajak pergi perang sekali tu, ada kau lari, tak lari. Dapat kau tukar kiblat ni, perintah daripada Allah, daripada Nabi ya. Jadi masalah apa dia? Tetapi kalau orang-orang munafik ni, bukan dia buat sesuatu bukan dengan kehendak hati dia sendiri, mestilah dalam keadaan berat hati. Jadi kalau banyak ke gini, situ tercabar dia. Tak kena gaya dia tertubik. Jadi telatah kau, terkata kau. Jadi sehingga orang boleh nampak dia ni siapa. Tujuannya nak suruh tu lah. Nak tapih lah, kita kata tapih. Bila-bila tu tengok. Dia ni lagu ni. Setara ni baru dia je. Boleh tahu. Sebab ada hak munafik. Tujuannya nak suruh nyata. Hak mana hak munafik, hak mana mukmin sebenarnya.
Itu maksudnya. Yang keduanya, di peringkat pertama awal tu, oleh kerana puak-puak ahli kitab ni ahli ilmu, orang alim kita kata. Jadi orang Yahudi benarlah sama-sama dia. Orang-orang Arab pun memang hormat kepada puak-puak ahli kitab ni, ahli-ahli ni. Sebab apa? Ada gapo je puak-puak dia, tak ada gapo kitab-kitab suci ni. Kalau nak tupai sikit sebanyak pun tupai demo tu. Kalau lah demo tu masuk Islam, mudahlah orang lain-lain. Jadi Allah SWT nak suruh, padahal dia tahu dah, dia nak tunjuk kepada umat, nak tunjuk kepada kita. Orang Yahudi ni kerah kepala. Padahal suruh menghadap kepada kiblat dia tu nak taklif. Orang panggil taklif qulubihim, yakni untuk menjinakkan hati mereka, supaya mereka merasa Islam ni tidak bermusuh dengan Yahudi tu. Tak ada musuh, tak ada benci, tak ada apa. Tapi setelah sekian lama tak berubah apa-apa dia. Jadi tak ada faedah. Nak ayatnya Tuhan nak ajar kepada kita, nak tunjuk kepada kita, tengok orang Yahudi ni, kita layan dia, kita jaga dia pun dia tak berubah. Menasabahlah Allah SWT tarik kenabian itu daripada Bani Israel pindah kepada Arab. Padahal sebelum pada tu Bani Israel saja nabi-nabi. Tapi dia tidak pandai jaga nikmat yang Allah SWT bagi kepada dia tu berupa nabi-nabi ni. Nabi-nabi ni maknanya lebih lah. Kalau kita ada seorang yang ahli, yang bijak, kita berasa nak jaga dia. Sebab kerana dia tu, kalau orang negara lah, kerana dia tu pendapatan negara pun jadi banyak, hasil negara, kerana dia tu pengkaji kita kata. Jadi banyak faedah ada orang lagu tu. Dia tidak merugikan kerajaan. Kalau orang kerajaan lah, hak ni agama ni segala-gala ni, apa ruginya, bahkan kelebihan. Tapi dia tidak pandai jaga. Dia fitnah nabi-nabi itu, dia kata macam-macam. Dia nguduh nabi-nabi ni berzina lah, berzina dia tuduh. Nabi Ayub zina dengan anak dia. Nabi Ayub zina dengan anak dia. Nabi Daud rapah bini orang, Nabi Daud. Nabi Sulaiman tu anak zina. Dia tengok orang duduk mandi, perempuan duduk mandi, dia duduk atas istana dia tu, dia kenal siapa dia. Tu orang kita tanya, bini Uria kata. Ni dalam kitab Taurat ada Pahlani tu. Kitab Taurat bini Uria. Jadi dia pun Uria ni panglima. Dia pun panggil. Bila panglima tu balik, dia pun panggil. Tanya-tanya betul lah. Lepas pada tu dia pun pesan kepada panglima lebih besar lagi. Dia raya bawa dia ni pergi perang. Pergi perang, hantar pergi perang, bawa pergi perang, pergi ke satu tempat yang tak mungkin dia selamat. Biar dia mati. Tu kerjaan Nabi Daud ni. Dalam gambaran orang Yahudi, dalam kitab suci dia, hak ada learning. Dalam kitab suci dia, hak ada learning. Hak dia alat suci tu, junjung tu. Lagu tu lah cerita. Jadi bila pergi tu, memang dia perintah dah. Bila pergi satu-satu tempat tu, hak mana-mana pergi tentera sekali dengan dia tu lari, macam tinggal dia. Biar mati. Mati kan. Bila dia mati semasa pergi, dia duduk ngorak dalam kita kata dengan bini dia. Dan tidur sekali gapo tu. Mengandung. Boleh anak Nabi Sulaiman lah. Tengok. Dahsyat Yahudi ni buat kerja. Lepas pada tu dia ubah kitab tu, tak kira lah banyaknya ubah. Ubah kitab tak kira lah banyak. Jadi maknanya ni bangsa ni sudah tidak layak. Dia tidak reti mensyukuri nikmat Allah. Sebab itu Tuhan cabut buih. Itu juga nak rakyatnya buat apa? Asalnya kamu ni lebih, kamu ni menjadi tumpuan kiblat semua orang. Tapi bila tidak layak, Tuhan tidak buih dah kepada bangsa lagu ni. Tengok, Tuhan pindah ke kiblat lain pula. Hari ni siapa dia yang menghadap kepada Baitul Maqdis ni? Kiblat orang Yahudi, pokok dia. Orang Islam, semua bangsa dalam dunia. Tu buktinya. Maknanya orang yang mensyukuri nikmat Allah, Allah tambah lagi nikmat kepada dia. Tapi Yahudi tidak. Dia kau teruk, kau dimurkai oleh Allah. Bila dimurkai, dia jadi tak nampak dah. Jadi kerah hati lah. Dia jadi tak nampak. Buat nyaya kat orang ni tak kuasa kesian. Tak kuasa kesian. Padahal kalau kena dia pun sedih juga. Orang juga. Tapi dia tak fikirlah kat orang. Sebab tu dia jadi kerah. Kerah tu buat apa? Sebab dia langgar banyak perintah Allah. Dia lawan Nabi. Akibatnya jadi lagu tu lah. Kalau lawan Nabi, dia jadi tak nampak ni benda-benda
Hak sepatutnya sebagai manusia biasa pun boleh nampak. Apatah lagi dia orang yang ada kitab suci daripada langit, nabi-nabi ramai pokok dia. Sepatutnya dia lebih pada orang lain. Tapi Tuhan tak kira gitu. Bayangkanlah kita ni, tak ada seorang abuk pun Nabi Melayu. Adalah hak tak kira, tak boleh kira hak tu. Tak ada seorang abuk ni, Nabi ni. Apa kelebihan kita? Ada. Setara mangsa hak Tuhan bagi kelebihan lagu tu, dia boleh cabut kalau tak kena raya. Dia boleh cabut. Apa lagi kita ni? Sebab tu kena kemuliaan seseorang tu terletak pada ikut Nabi kita akhir zaman ni. Tak boleh pergi dah orang lain. Mulia, apa dia terhormat, disegani, maju apa terletak di situ. Nak ikut Yahudi tak ada dia rusak habis pokok dia. Dalam Taurat dia tu buat benda-benda lagu tu. Ada pula Nabi Ayub ni. Nabi Ayub, Nabi Lut zina dengan anak dia. Anak dia tu dalam kitab ada dalam ni. Anak dia tu kata, ayah kita ni tak ada anak ni. Hak lain ni lagu mana? Jadi lama kan dia mati kat lagu mana? Ginilah. Malam ni kita bui arak dia. Kak tidur dulu dengan dia malam ni. Dia ada 2 orang. Tidur mengandung. Malam esok bui minum arak pula. Minum arak. Lepas tu dia pun hak adik pula pergi tidur sekali. Dia nak ajar gapo benda lah. Kitab suci gapo lagu ni. Punah habis manusia kan lagu tu pakai hak tu. Dah kalau Nabi boleh buat lagu tu, orang lain boleh buat, boleh lah. Mudah je kita kata. Dia mau fikir lagu mana, pokok dia tu fikir lagu mana, royak Nabi buat lagu tu. Jadi mana boleh lah. Nak jaga orang. Lagu tu punah habis. Sebab tu tak boleh dah, pokok dia tak boleh. Benar sabarlah. Kalau Tuhan tidak amari Nabi ni, jadi jaya manusia. Tak ada panduan. Sedangkan dia kata dia tidak buat nyaya kat orang. Dia adil, dia maha pengasih, dia maha penyayang. Marinya Quran, hadis, marinya Nabi ni tanda kasih sayang Allah kepada kita. Tu. Lepas pada tu Zuhair berkata. Zuhair berkata. Kita reka-reka ni Zuhair berkata ni gitu gini. Kita tak pergi dah tu. Sebab kalau nak bahas tu panjang pula. Jadi Zuhair kata ni, ini orang panggil riwayat secara ringkas, nak peringkas benar. Ini orang panggil riwayat ta'liq. Imam Bukhari riwayat secara ta'liq. Itu dalam istilah dia. Riwayat mu'allaq. Sebab Imam Bukhari tak ada dengan Zuhair. Dia mesti ada orang celah. Dia tak royak orang celah. Dia tu ambil daripada orang atas. Itu orang panggil riwayat secara ta'liq. Dia kata Abu Ishaq beriwayatkan daripada Bara. Dalam hadis dia ni kita baca saat ni kan hadis Bara lah. Tapi Zuhair yang dia ambil daripada Abu Ishaq, hadis ni juga dia ada tambah lagi. Orang lain ambil daripada Abu Ishaq tadi kan hadis tu. Ini hadis ini Amr bin Khalid ambil daripada Zuhair. Dia kata Abu Ishaq daripada Bara. Imam Bukhari ambil daripada Amr bin Khalid. Sekat tu ya, sekat tadi. Tapi Imam Bukhari kata Zuhair kata dia ambil daripada Abu Ishaq, daripada Bara, ada dengan tambahan gini. Tambahan ni maknanya melalui jalan yang lain, riwayat yang lain. Hak tu Zuhair kata. Tidak melalui hak sani tu, perawi sani tu, tetapi melalui hak lain. Jadi hak lain tu di sini buat. Di sini buat. Jadi bila buat tidak berapa kemah lah kiranya riwayat tu. Dengan sebab itu ulama mengatakan hak Zuhair ni tidak mahfuz. Ni hak tambahan dia ni, hak secara ta'liq Imam Bukhari sebut tidak mahfuz. Itu dalam istilah hadis ni. Tidak mahfuz ni maknanya hak ni tak kemah. Tidak sahih mana. Hak tadi sekat tadi tu sahih. Jadi mereka bahas pula apa yang jadi tidak berapa sahih hak ni. Sebab gini, dia sebut bahawa mati dengan menghadap kiblat, sebelum dipalingkan kiblat itu beberapa ramai orang dan terbunuh beberapa ramai. Jadi hak setakat mati itu betul hak tu. Hak terbunuh beberapa ramai hak tu tak betul. Itu sebab apa ulama pertikaikan. Dia kata dalam riwayat Zuhair ni beberapa orang mati dan beberapa orang terbunuh. Hak mati itu betul, memang beberapa orang.
Mana tak ada menghadap kepada Baitullah, menghadap kepada Baitul Maqdis, mati dalam keadaan gitu. Beberapa orang hak tu betul. Tetapi hak tambahan dan beberapa orang terbunuh, hak tu tak betul. Tu Imam Bukhari nak ayat. Imam Bukhari nak ayat. Bapa tak betul. Sebab apa orang mati. Kalau seorang pun tidak terbukti dalam masa tu, seorang pun tidak terbukti mati, apatah lagi kita nak kata ramai. Mati terbunuh, anak atas Islam tak terbukti. Apatah lagi kita nak kata ramai. Sini qutilu ramai ni beberapa orang. Jadi hak matinya mati biasa. Beberapa orang ni disebut 10 orang semua sekali. Tu dalam sejarahnya 10 orang hak mati tak ada menghadap kepada Baitullah. Siapa dia? Disebut nama Abdullah bin Shihab Az-Zuhri, Muttalib bin Azhar Zuhri, Sakran bin Amar Amiri. Hak ni 3 orang ni mati di Mekah, semasa di Mekah. 5 orang lagi, iaitu Hattab bin Harith Jumahi, Amr bin Umayyah Asadi, Abdullah bin Harith Sahmi, Urwah bin Abdul Uzza Adawi, dan Adi bin Nadlah Adawi. Ni mati di Habsyah. Hijrah ke Habsyah, sahabat-sahabat ni mati sana. Mati biasa. Mati biasa. Hak 2 orang lagi tu, iaitu Bara bin Ma'rur dan As'ad bin Zurarah. Hak ni orang Ansar mati di Madinah, tapi tidak perang, mati biasa. Hak tu betul. Cumanya Hafiz Ibn Hajar kata, dia kata sejauh perhatian saya, hak dia baca, kerana dia tak jumpa ni satu orang pun orang Islam yang terbunuh sebelum dipalingkan kiblat. Dia tak jumpa. Tetapi tidak berarti kalau tak jumpa tu tak ada. Tidak berarti kalau kita tak tahu tu benda tu memang tak ada. Dia jadi ada. Sebab Zuhair ni dalam riwayat dia kata ada beberapa orang terbunuh. Kita tidak tahu bukan berarti benda tu tak ada. Kata dia. Boleh jadi sebab berlaku. Dia kata sini qutilu. Bila qutilu, ada beberapa orang, bukan seorang. Hafiz Ibn Hajar pun kata, tapi saya jumpa, kata dia, dalam Maghazi Ibn Ishaq ada satu orang nama dia Suwaid bin As-Samit. Ibn Ishaq kata dia ni orang Ansar yang pergi berjumpa dengan Nabi SAW dalam Aqabah yang pertama. Aqabah yang pertama jumpa dengan Nabi. Dan Nabi SAW dakwah orang pada ketika itu, dakwah orang, dia pun kata, tak jelas juga dia masuk Islam, dia pun kata, inna hadzal qaul hasan. Ajaran ni molek ni, dia kata. Dia kata ajaran ni molek. Lepas tu dia pun balik ke Madinah. Lepas balik ke Madinah tu, ceritanya dia pun perang dalam peperangan Bu'ath, dan di situ dia mati. Peperangan Bu'ath, mati. Peristiwa ini berlaku sebelum hijrah. Jadi orang ramai untuk kata dia ni laqad qutila wa huwa muslim. Dia ni mati dalam keadaan dia di Islam. Jadi boleh jadilah kata qutilu tadi tu ni seorang. Tapi kalau qutilu tu seorang, dia tidak kata qutilu, kena kata qutila. Ni qutilu. Lepas tu ni cerita ni bila Islam perang Mu'az ni atas nama Islam, perang dengan kafir kau. Dah. Perang sama kafir tu. Jadi tidak jelas tu. Tak jelas. Dengan sebab itu Aini kapal syarah kepada Bukhari, dia kata ni tak kemah ni. Tak kemah ni. Riwayat Zuhair ni akhir sekali itu, dan beberapa orang terbunuh itu tidak jelas, tidak terbukti, kata dia. Oleh kerana dari segi riwayat dia pun secara ta'liq, Imam Bukhari ni biasalah dia ada kaedah dia. Kalau dia sebut secara ta'liq, kadang-kadang dia nak isyarat kepada riwayat itu tidak sahih. Itu cara dia, kaedah dia. Gitu. Jadi mana tidak jelas lah. Tidak jelas lah. Hak kata mati, ada beberapa orang yang terbunuh. Hafiz Ibn Hajar kata boleh jadi ada sungguh beberapa orang yang terbunuh, tapi oleh kerana sejarah ni tidak ditulis mana, orang tak cara mana sejarah pada ketika tu, jadi tak ada sebut nama-nama tu. Orang lain bantah Hafiz Ibn Hajar. Itu masuklah Badruddin Aini. Dia kata mana boleh, kata dia kata lagu tu. Sejarah orang tak cara mana lagi. Tu tadi 10 orang tak ada sebut tu.
mati biasa pun ada sebut. Kalau mati terbunuh mesti lebih lagi disebut-sebut. Kata tak betul tu. Jadi makna tak kemah tu. Tambah kata Zuhair tadi tak kemah. Akhir sekali dia kata kami tak tahu nak kata gapo tentang orang mati sebelum pada palingkan kiblat kepada Baitullah. Kami tak tahu nak kata gapo. Maka Allah SWT menurunkan ayat ni. Mula-mula ni dalam tajuk kita baca ni, as-salah minal iman, dan firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah SWT waktu ayat ni nak ayat hak mana-mana semaya dulu, lagu tu Tuhan tidak sia-siakan. Tuhan terima tu. Sebab hak tu pun dengan perintah dia juga. Walaupun tak ada kemudian. Jadi kita tak boleh kata dia tak ada kelebihan, atau tak ada semaya kepada dua kiblat. Tak boleh kata. Pulang kepada Allah SWT. Kalau dia buat sikit pun, kalau Tuhan nak ganda-gandakan pahala dia tu, tak jadi masalah. Jadi tidak sia-sia. Maka sahabat-sahabat dia pun senang hatilah. Jadi hak mana keluarga dia, hak mana mati, tak apalah. Mana dia pun mati dalam keadaan diterima juga amalan dia. Tidak kata apabila sesuatu tu sudah mansuh, sudah dibatalkan, maka hak jadi buat dulu tu sia-sia. Tidak. Pada ketika dia dipakai sah. Jadi hak tak bolehnya setelah dimansuhkan, duduk mengadap kepada Baitul Maqdis lagi. Memang tak boleh lah. Kalau buat lagu tu memang tak pakai sungguh lah. Tapi kalau buat tu dengan perintah, tak apa. Tinggal semaya, tak semaya, orang perempuan tak semaya kan? Ketika mai kotak dengan perintah boleh pahala walaupun tak semaya. Tidak kata jadi kurang pula dengan sebab tak semaya. Itu bukan Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh semaya, mai dia belaka. Tapi dia tak bui. Dia lalai. Tak buat tu kerana mengikut perintah dia, boleh pahala juga. Tidak kata boleh pahala ni atas buat saja, atas kita tinggal pun boleh pahala juga, kerana menurut perintah. Gitu. Jadi nampaknya kita hanya boleh ambil hadis hak baru ni ya. Lepas tu kita masuk tajuk lain tu, insya-Allah sambung semula. Hanya rasanya sekadar itulah untuk hari ini. Dan mungkin kalau ada masa lagi soalan. Soalan. Wallahu a'lam. Sebab kalau nak pergi pun dia tajuk baru ni panjang pula, tak ada habis pula. Sekat itulah dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Pada hari semua, sebelum kita pada maklumat-maklumat ini, kalau ada soalan-soalan daripada hari semua, kita bagi buka kepada muslimat dulu. Ada persoalan tanya? Muslimat tak? Ada muslimin? Ada ya? Cek. Ya. Tanya sikit tentang masalah Nabi yang ditanggung. Dari suku tadi minta sebenarnya masa Nabi Muhammad supaya dia menanggung dia. Jadi bagaimana kalau dikira apa? Macam mana tak dengar molek? Macam mana dikira? Nabi yang ditanggung lah. Najis jadi. Oh, najis yang ditanggung. Ya. Lagi? Ada lagi? Tak, saya nak tahu tentang solat pagi sebelum stop. Ada apa ni nas yang tentang solat stop berjamaah. Semua orang dia buat orang dia tak buat. Ya. Lagi? Nampak tiga tu dulu ya. Alhamdulillah soalan tu bagus-bagus. Dia masalah yang pertama tu menanggung kanak-kanak ataupun budak dalam keadaan menanggung najis, katakanlah kalau dia ada najis, boleh ke tidak? Kalau mengikut mazhab Syafi'i dan ramai juga pendapat yang lain, dalam keadaan jelak menanggung najis memang tak boleh. Tak boleh lah. Misalnya dia pakai pampers kita, dia sudah kencing.
Dia sudah kencing dah dalam pampers, kita nak tanggung, tak boleh. Tapi itu satu. Begitu juga kalau budak belum bersunat, dia ada najis dia tu, kuluk, kita kata kuluk dia tu jadi kotor tu. Sebab tu daki air kencing kan, dia jadi duduk di sekeliling dalam yang tidak bersunat, kulit yang tidak bersunat tu duduk tokor situ. Jadi mereka mengatakan itu juga najis, tak leh kalau budak lelaki. Adapun hak Nabi SAW tanggung tadi, cucu perempuan Umamah, jadi dia tak ada masalah tu. Jadi mereka kata tak jadi masalah lah. Tetapi kalau mengikut Hanafi dan ramai lagi pendapat-pendapat yang lain, termasuk Imam Bukhari, dia mengikut hak zahir. Kalau tanggung pun, kalau tak sapa kita, tak rapat kita, tidak kata rejak, kita kata rejak kau, meresak kau masuk. Kalau meresak tak boleh. Tapi kalau pampers boleh, kemak boleh, tak apa. Pergi dalam masjid pun tak apa. Kita nak tanggung dia pun tak apa. Walaupun kita tanggung, tidak sentuh saja. Kalau sentuh saja dengan tubuh dia tu, lagilah tak apa. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Lagu tu. Tapi mazhab lain ada, memang boleh. Asalkan hak Sani pun dia kira hak dalam tu, bahagian dalam tu kalau tidak sunat lagi. Hak dalam tu dia kira dimaafkan, tak apa. Kalau budak lelaki. Itu jawapan kepada soalan tu. Yang kedua tadi berkenaan dengan sembahyang isyraq. Ada yang mengatakan dia terima sembahyang isyraq ni dia berdasarkan wasabbih nabil ashyi wal isyraq. Sabbih itu makna sembahyang. Itu asas dia. Maknanya sembahyang isyraq tu ada. Satu, orang yang tidak terima sembahyang isyraq, dia bubuh nama sembahyang duha. Hak sebenarnya hak tula. Boleh orang yang tak terima sembahyang isyraq dia terima sembahyang duha. Artinya hakikatnya sembahyang isyraq tu sembahyang duha lah bagi dia. Ada juga maknanya, cuma nama saja lain. Gitu. Maknanya ada lah. Orang yang terima sebagai sembahyang yang berasingan pun tak jadi masalah lah. Tapi orang yang kata tak boleh sembahyang isyraq, boleh jadi maksud ketika matahari tu tengah duk naik, benar. Tengah duk naik, itu memang Nabi SAW larang. Kecuali kalau sembahyang subuh lewat kita sembahyang, itu tak apalah. Itu pun kalau dalam mazhab Hanafi, tengah matahari duk naik tak boleh sembahyang, kena tunggu dulu sampai matahari tu naik baru boleh sembahyang subuh. Mengikut dia lah. Tapi orang lain dah tengah naik pun dah kita dah masa tu, kita start masa tu pun tak apa. Gitu. Masa tu lah tak bolehnya. Kalau kata tak boleh. Adapun kalau lepas pada tu, itulah yang dikatakan isyraq tu mula-mula awal duha tu. Yang dikatakan isyraq. Kalau hak tu tak jadi masalah, boleh diterima. Adalah maknanya. Dan soalan yang ketiga berkenaan dengan hak tadi, ayat tadi tu, ramai lah ni kata Yahudi, Kristian pun, agama mana-mana pun serupa. Ada juga orang Islam kata lagu tu, dia pegang dengan ayat tu lah. Ayat tu tidak terang. Sebenarnya ulama-ulama jelas dah hak tu. Cuma ada lagi lah yang keliru. Dan ramai juga sebenarnya yang keliru ni. Termasuk dulu Hamka dulu. Tapi orang kritik dia baiki. Dia baiki tafsir. Mana dia pun serupa dengan ramai-ramai lah. Artinya orang Yahudi, Nasara ke apa ni, asal beriman, zahir dia tu nampaknya sabi'in, mana Tuhan terima lah amalan dia, tak apa, walaupun tidak Islam. Jadi maknanya tidak mesti Islam lah mana untuk Tuhan terima. Gitulah kalau kita terima waktu tu. Jadi di sini kalau di India Abdul Kalam Azad, dia pun lagu tu juga. Tapi pendapat ulama kebanyakannya tak terima lagu tu. Tak boleh. Hak maksud beriman tu pada masa mereka masing-masing, pada ketika belum mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak mana beriman hak tu itu terima tu. Ada pula ni tak boleh dah. Kena ikut Nabi Muhammad semata-mata. Islam hak Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Hak kata dalam ayat tu Tuhan terima belaka tu dalam zaman mereka masing-masing. Ketika tu Yahudi memang dia terima agama daripada Allah SWT juga. Kena ikut Nabi Musa pada masa tu. Hak ikut Nabi Musa tu memang hak tu berjaya. Hak tu Tuhan terima, tak masuk neraka, masuk syurga hak tu. Ini bukan kena dengan zaman kita ni. Zaman kita ni tak ada jalan melainkan kena ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Itulah jawapan. Wallahu a'lam.